Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala pujian hanya bagi Allah. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar anak-anak peserta kem perkemahan maya sekalian? Semoga sihat-sihat hendaknya dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tibalah slot yang pertama untuk pagi ini, iaitu slot kerohanian. Tajuk kita pada pagi ini ialah kelebihan ayat kursi. Semoga anak-anak dapat memberi tumpuan dan perhatian sepenuhnya dalam slot ini. Mari mendengar bacaan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Pengenalan ayat kursi. Ayat 255 dari surah Al-Baqarah yang lebih dikenali sebagai ayat Al-Kursi. Ini juga digelar penghulu segala ayat Al-Quran. Ayat ini diturunkan selepas hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh beribu-ribu malaikat kerana kebesaran dan kemuliaannya. Syaitan dan iblis juga telah menjadi gempar kerana adanya satu alamat yang menjadi perintang dalam perjuangan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segera memerintahkan Zaid bin Sabit, iaitu penulis Al-Quran, agar menulis serta menyebarkannya. Ayat ini disebut ayat kursi kerana di dalamnya terdapat perkataan kursi, bermaksud tempat duduk yang megah lagi yang mempunyai martabat, iaitu syiar atas kebesaran Tuhan yang meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ayat kursi adalah seutama-utama ayat dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengamalkan membaca surah kursi. Anak-anak peserta kem sekalian, jom kita tonton kisah teladan. Kisah setan yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal akan pengetahuannya. Namun, ada satu waktu di mana Abu Hurairah mengalami kejadian aneh yang menguji kesabarannya. Kejadian itu bermula ketika ia ditugaskan oleh Rasulullah menjaga gudang makanan kaum muslimin. Di tengah aktivitasnya itu, ada seorang laki-laki yang berniat mencuri makanan di gudang yang ia jaga. Abu Hurairah yang memergoki pencuri itu langsung menangkapnya. Ia berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah." Si pencuri menjadi takut. Ia kemudian memohon kepada Abu Hurairah untuk melepaskannya. Pencuri itu berkata, "Tolong lepaskan saya ini orang miskin. Keluarga saya banyak dan sekarang mereka tengah kelaparan." Mendengar penuturan si pencuri, Abu Hurairah menjadi iba
dan melepaskannya. Keesokan paginya, Abu Hurairah melaporkan peristiwa pencurian semalam. Rasulullah pun bertanya, Lalu, apa yang kau lakukan kepada tawananmu, ya Abu Hurairah? Abu Hurairah menunduk merasa bersalah. Saya lepaskan dia ya Rasulullah. Saya tidak tega dengan keadaan keluarga yang miskin dan kelaparan. Rasulullah kemudian berkata, Pencuri itu dusta. Nanti malam dia akan datang lagi menghampirimu. malam harinya Abu Hurairah bertugas lagi menjaga gudang. Kali ini lebih hati-hati terhadap pencuri kemarin yang akan datang lagi. Tidak lama kemudian, pencuri itu datang dan berhasil ditangkap kembali oleh Abu Hurairah. Tapi si pencuri itu mengatakan, Tolong lepaskan saya, keluarga saya miskin dan sekarang mereka tengah kelaparan. untuk kedua kalinya, Abu Hurairah merasa iba dengan pencuri itu. Ia pun melepaskannya kembali. Esok paginya, Abu Hurairah melaporkan lagi kejadian semalam kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, Pencuri itu bohong. Ia akan kembali nanti malam. malamnya, Abu Hurairah yang sudah terlanjur kesal, sudah dibohongi 2 kali oleh pencuri itu, menjaga gudang lebih ketat. Ia memasang inderanya baik-baik agar ia tidak kecolongan seperti kemarin-kemarin. Ketika malam semakin larut, Abu Hurairah melihat bayangan hitam yang masuk ke dalam gudang. Abu Hurairah yang sudah kesal dengan pencuri itu langsung menangkapnya lagi, dan kali ini ia bertekad tidak melepaskan si pencuri. Abu Hurairah berkata kepada pencuri itu, Kali ini akan kuadukan kau kepada Rasulullah. Kau sudah berjanji untuk tidak mencuri, tapi kau malah kemari dan mencuri lagi. Pencuri itu memohon kepada Abu Hurairah untuk melepaskan dia. Tapi Abu Hurairah meneguhkan dirinya agar tidak tertipu lagi. Si pencuri akhirnya menyerah. Dia pun berkata, Tolong lepaskan saya Tuan. Nanti saya akan ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna. Abu Hurairah yang penasaran bertanya kepada si pencuri. Kalimat apakah itu? Si pencuri berkata lagi, Bila Tuan akan tidur, jangan lupa membaca ayat kursi sampai selesai. Niscaya Allah akan menjaga Tuan selama tidur, dan tidak akan ada setan yang mendekati sampai pagi. Mendengar hal itu, Abu Hurairah pun melepaskannya lagi. Besok paginya, Abu Hurairah melaporkan kejadian yang semalam ia alami kepada Rasulullah. Rasulullah lalu bertanya, Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Abu Hurairah menjawab, Ia mengajari saya beberapa kalimat semalam, lalu saya melepaskannya. Rasulullah bertanya kembali, Kalimat apakah itu? Bacain ayat kursi wahai Rasulullah. Katanya jika aku membaca ayat tersebut, niscaya aku akan dilindungi oleh Allah dan tidak ada satu setan pun yang berani mendekat sampai pagi. jawab Abu Hurairah. Rasulullah menganggukkan kepala. Beliau pun memberitahukan sesuatu kepada Abu Hurairah. Pencuri itu berkata benar. Tapi sekalipun ia benar, ia tetap berdusta. Rasulullah kemudian melanjutkan perkataannya. Tahukah kamu siapa pencuri itu? Abu Hurairah menggelengkan kepala. Tidak ya Rasulullah. Rasulullah menjawab. Dia adalah setan. Sejak saat itu, Abu Hurairah tidak pernah bertemu dengan pencuri itu lagi. Seterusnya, mari kita hayati tazkirah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan memberi sedikit tazkirah ringkas mengenai kelebihan ayat kursi yang mana mungkin kebanyakan umat Islam pada hari ini kurang mengetahui tentang manfaat membaca dan juga mengamalkannya. Membaca ayat kursi ini merupakan amalan yang sangat ringan dan hampir semua umat Islam menghafalnya. Tetapi kita juga perlu tahu bahawa pahala membaca ayat kursi ini sangat luar biasa, atau dengan erti kata lain dijanjikan masuk ke syurga. Menarik bukan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali selesai daripada solat fardu, maka tidak ada perkara yang akan menghalangnya untuk masuk ke syurga melainkan kematian. Hadis ini jelas menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat agar tidak meninggalkan bacaan ayat kursi setiap kali selesai daripada solat. Berikut adalah bacaan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat kursi ini merupakan ayat yang ke-255 dalam surah Al-Baqarah dan dijadikan bacaan serta hafalan dan kebiasaannya dibaca selepas solat fardu. Ayat ini juga dipercayai dibaca untuk mendapat keredaan serta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini disebut sebagai ayat kursi kerana ia mempunyai kedudukan yang besar dan kemuliaannya. Di dalam sebuah hadis sahih yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa ayat kursi ini merupakan ayat yang paling utama di dalam kitabullah. Abu Hurairah menceritakan beliau diperintahkan supaya menjaga harta zakat. Pada waktu malam, syaitan yang menjelma sebagai manusia datang mengambil harta zakat. Selepas syaitan itu ditangkap pada kali yang ketiga, lalu syaitan itu mengajarkan sesuatu kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian menceritakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, orang itu berkata kepada aku, apabila kamu hendak berbaring di tempat tidurmu, baca ayat kursi daripada permulaan ayat sehingga akhir ayat. Selama itu, Allah tetap menjadi penjaga kamu dan kamu tidak akan didekati oleh syaitan sehingga pagi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Abu Hurairah bahawa kali ini orang itu jujur sedangkan orang itu adalah pembohong. Orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syaitan. Ini adalah kelebihan besar daripada membaca ayat kursi. Ia adalah ayat agung dalam Al-Quran yang wajar dibaca sebelum tidur. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada gangguan syaitan sepanjang malam sekiranya membaca ayat kursi. Atas kehebatan dan keagungan ayat yang mengesahkan Allah ini, maka tidak hairanlah syaitan tidak berani mendekati mereka yang membaca ayat kursi sebelum tidur seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari. Malah, rumah yang dibaca ayat kursi akan digeruni oleh syaitan seperti yang dinukilkan dalam hadis yang bermaksud, sesungguhnya seorang yang membaca ayat kursi setiap kali masuk ke rumahnya, maka syaitan akan keluar dari rumah tersebut. Antara fadilat dan kehebatan ayat ini yang dapat saya kongsikan telah diterangkan dalam 99 hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Antaranya adalah orang yang selalu membaca ayat kursi dicintai dan dipelihara Allah sebagaimana dia memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
Sesiapa berwuduk lalu membaca ayat kursi sekali, nescaya Allah akan meninggikan darjatnya setinggi 40 darjat dan Allah akan mendatangkan para malaikat menurut bilangan hurufnya seraya berdoa untuk si pembaca sehinggalah ke hari kiamat. Yang ketiga, sesiapa membaca ayat kursi sebelum keluar rumah, maka Allah mengutuskan 70,000 malaikat kepadanya. Mereka semua memohon keampunan dan mendoakan untuknya. Yang keempat, sesiapa sentiasa membaca ayat kursi, nescaya Allah akan kurniakan kepada ahli rumahnya kebaikan yang tidak terhitung banyaknya. Yang kelima, membacanya dapat menghilangkan rasa marah, dijauhi bala bencana dan gangguan syaitan. Oleh itu, terdapat banyak lagi fadilat serta kehebatan ayat kursi ini. Maka, ayolah kita sama-sama saling mengingati buat diri sendiri, keluarga dan sahabat-sahabat kita semua agar sentiasa membaca ayat kursi. Lazimkan diri membaca ayat kursi ini setiap kali selesai solat, sebelum tidur, setiap kali masuk rumah atau pada waktu pagi dan petang. Basahi lidah kita dengan ayat agung ini. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara hamba-Nya yang sentiasa mengagungkan Tuhannya. Melihat kepada ganjaran serta kelebihan yang ditawarkan hasil melazimi bacaan ayat kursi, ternyata kita manusia yang sangat rugi jika masih mengambil mudah serta tidak serius mengamalkannya. Sehubungan itu, kita perlu mengambil peluang beramal membaca ayat kursi, terutamanya selepas melaksanakan solat fardu. Dengan hanya membaca satu kali ayat kursi, maka beribu-ribu malaikat akan mencatatkan pahala untuk orang yang membacanya. Tapi, perlu kita fahami, ianya bukan sekadar membaca dan bukan juga menghafal, tetapi perlulah kita mengamalkannya. Sekian, terima kasih. Anak-anak kita uji minda masing-masing. Pautan kuis dikongsi dalam grup Telegram. Masa menjawab 30 minit sahaja. Setelah menjawab kuis, sila isi kehadiran di grup Telegram. Sebagai halwa telinga, jom kita dengar Asmaul Husna. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجاد
الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك